Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pagi ini pada halaman 31, iaitu kita nak sentuh sikit pagi ini tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ada hadis di situ, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, yakni syafaat Nabi ni bagi orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Jadi tuan-tuan, secara ringkas, syafaat Nabi ni kita boleh bahagikan kepada dua. Syafaat ni nak terjemah apa? Syafaat apa? Faham tak? Apa recommendation? Syafaat kan? Syafaat. Syafaat, satu syafaat besar ataupun disebut syafaatul uzma. Asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang besar. Yang ni semua kita akan dapatlah. Semua kita akan dapat, iaitu dipercepatkan proses memulakan hisab. Ya. Pasal dah susah sangat hidup di padang mahsyar tu. Ya, hisab tak mula lagi, tunggu lama cari Nabi Nuh, Nabi Nuh tak boleh tolong. Cari Nabi Ibrahim tak boleh tolong. Akhirnya jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulakanlah proses hisabnya itu. Itu syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma. Tak apalah tu ya. Yang keduanya taklah nak kata kecil, tidaklah kan. Maksud besar kecil tidaklah. Tapi sini banyak pecahan ini. Banyak pecahan-pecahan ini. Ya. Itu salah satunya yang tadi itulah. Hadis dia, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku bagi orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Satu. Yang kedua, mungkin orang syafaat orang yang masuk neraka, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Ini pun kita ada peluang lah kan. Kita belum confirm lagi syurga kan. Jadi boleh confirm ya. Boleh usaha dapatkan syafaat Nabi itu. Yang ketiganya, kalau dah masuk syurga tapi rasa lekeh pula syurga tu kan. Yang kita dapat tu kita rasa lekeh, tengok kawan-kawan lain dapat lebih lagi, maka kita mohon supaya dinaikkan darjat kita di dalam syurga. Jadi syafaat Nabi menaikkan daripada syurga yang bawah sikit, naik level yang lebih tinggi lagi. Itu banyaklah ya pembahagian syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tak apa tuan-tuan, yang ni kita tak tahu pun tak apa. Ya, dia tak jadi akidah yang dasar. Tahu pun tak apa, tidak tahu pun tidak merosakkan iman kita. Yang perlu kita tahu, syafaat tu ada sudah ya. Cuma sekarang ni bagaimana kita nak dapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang paling penting. Bagaimana nak dapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi di sini ada dua kaedah. Ada dua kaedah. Satu kaedah yang sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sabit dalam hadis. Misalnya, kalau kita baca doa selepas daripada azan, kerana dalam hadis sebut siapa yang mendengar azan kemudian dia jawab azan, maknanya Bilal kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia pun jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bilal kata hayya 'alas salat, dia jawab hayya apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Ya, sampai habis. Jadi dalam hadis sebut siapa yang jawab azan, ya, kemudian habis azan selawat dulu. Summa shalla alayya, kemudian dia selawat. Jadi lepas habis azan tu la ilaha illallah tu selawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dulu. Ini dalam hadis selawat dulu. Lepas selawat barulah baca doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Setengah riwayat tambah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kalau kita buat tiga perkara ni, jawab azan, selawat, baca doa tu, hujung hadis tu Nabi kata halat lahu syafa'ati. Ya, maka orang yang buat tiga perkara ni dia akan dapat syafaatku, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Ya. Yang keduanya, ya, yang sabitnya kita boleh doa. Kita boleh doa, ya Allah, kurniakanlah kepadaku syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh doa minta kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepadaku syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perkara ni jelas. Yang benda yang sabit dalam hadis, benda kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang jelas dalam agama, benda harus, benda boleh dilakukan, dibenarkan dalam agama, ya. Dan memang kita disuruh doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya boleh cari lagi lah, ya. Cumanya ada kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ni dia minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kamera tak ada? Ya, dia minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasul. Salah tak apalah, lebih kurang kan? Ya Rasulullah, ya, berilah syafaatmu, berilah syafaatmu, berilah syafaatmu kepadaku. Ya, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ni dia ada pertikaian sikit. Dia ada pertikaian sikit di kalangan para ulama, ya. Dia masuk dalam masalah istighasah. Istighasah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Pasal kalau kita kata minta doa kepada Rasulullah, agak-agak Rasulullah dengar tak dengar? Ada sebelum tu ada Nabi ajak minta doa kepada Nabi, ada atau tak ada? Nah, soalan pertama tu ada ke tak ada? Maknanya kalau ada masalah, ya Rasulullah kan, tolonglah aku pada hari akhirat nanti. Ya Rasulullah, janganlah lupakan aku pada ada dalam hadis Nabi ajak kita doa macam tu. Kalau ada hadisnya sahih, tak ada masalah. Kalau ada. Tapi ada ke tak ada? Balik Google tengoklah. Saya nampak macam tak ada. Duk baca-baca tu tak ada. Duk baca kitab tafsir, duk baca kitab hadis, tak jumpa lagi satu bentuk doa yang Nabi ajar. Doa mintalah kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebanyak-banyak beribu-ribu hadis tak ada Rasulullah ajar ni. Yang saya bacalah. Kalau ada tu hadisnya sahih, kita amalkanlah. Tapi setakat ni tak jumpa lagi. Apatah lagi kalau kita minta kepada wali, wahai wali Allah, wahai wali Allah, tolonglah kami pada hari akhirat nanti. Wahai wali Allah, berilah syafaatmu kepada kami. Sebab orang soleh pun dia ada syafaat juga. Kita minta ke orang soleh. Orang soleh itu mati 300 tahun dulu dah. Wahai wali Allah, ada tak Nabi ajar? Ni masalah akidah. Kalau masalah fiqh tak ada masalah. Masalah fiqh ni dia luas. Fiqh ni kita boleh istinbat, kita boleh ijtihad, kita boleh ambil macam-macam kaedah, tak ada masalah. Tapi ini masalah akidah. Masalah tauhid, masalah iman kita. Jadi benda ni dia tak boleh main ijtihad macam fiqh. Dia tak boleh luas, dia kena sempitkan sikit. Jadi ada tak? Rasulullah ajar kalau kamu ada masalah nak syafaat wali Allah, mintalah doa kepada wali Allah. Pergi kepada kubur, wahai wali Allah, wahai wali Songo, engkau ni manusia yang soleh, engkau jangankan lupalah, jangan lupakanlah aku pada hari akhirat nanti. Ataupun kita minta kepada Allah, mana yang baik? Yang ni ke yang ni? Saya tak mau bahas dalil sangat. Sebab saya bahas dalil tak menang tak kalah. Tapi mana yang baik untuk akidah kita? Nak ambil yang ni ke yang ni? Ya Allah. Kita ambil ya Allah. Mana yang baik? Mana yang baik? Sebab tu Imam baca tadi, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah wahai Nabi, maukah kamu aku bagi tahu benda yang baik? Lilladzina taqadu. Di konsep dia nak cari benda yang baik, benda yang terbaik. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Rakaat kedua tadi kan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati. Qul a'unabbi'ukum. Konsep dia tu, kita nak benda yang terbaik. Kita nak benda yang terbaik. Jadi sini memang ada ulama kata, memang. Tapi ada ulama bantah. Ada ulama kata boleh, ada ulama bantah. Banyak ulama bantah. Yang ni tak ada siapa bantah kecuali orang kafir aja. Orang Islam, ulama-ulama semua sepakat cara macam ni. Jadi nak ambil yang ni kan, nak ambil yang ni? Nak ambil yang atas kan yang bawah? Ambil yang atas. Selamat. Ya. Memang akan ada ustaz-ustaz akan ajak ni tak apa Rasulullah memang. Tapi benda yang selamat itu akidah. Katakanlah sampai akhirat Allah Taala tak terima. Katalah sampai akhirat Allah Taala tak terima. Kan? Kan? Katalah doa macam ni masuk dalam qul atad'una min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, adakah patut kamu minta doa selain daripada Allah?
Dalam Quran tu, adakah patut kamu minta doa selain daripada Allah? Ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Benda yang kamu minta tu pula, yang minta kepada makhluk tu, dia tidak boleh memberi manfaat, dia tidak boleh memberi mudarat. Ya. Kebanyakan, bukan kebanyakan, ada beberapa ulama, misalnya ulama-ulama dalam bidang tarikat, dia membenarkan. Ulama-ulama dalam bidang, secara umumnya lah saya tak ingatlah ulama mana ulama-ulama dalam bidang tarikat ataupun orang-orang dalam bidang tarikat, mereka bukan semualah, mereka suka cara macam ni, suka macam ni, ya. Tetapi ulama-ulama dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang fiqh dan sebagainya, mereka mengambil cara macam ni, ya. Sebab tu kita tak jumpalah Imam Syafi'i sebagai contoh, dia doa macam ni, tak ada lah, ya, semua macam ni. Imam Malik, ya, ulama-ulama awal tu semua dia ambil kaedah-kaedah yang jelas dalam agama, ya. Cuma yang kemudian yang lewat sikit ni, dia ambil cara macam ni. Dia pun doa macam ni juga, tapi sekali-sekala dia doa macam ni, ya. Ataupun dia pergi kubur mana-mana, minta, wahai wali Allah, wahai Tuan Syekh. Agak-agak wali Allah tu dengar tak tidak? Ada ulama kata dengar, ada ulama kata tak dengar, ya. Ada ulama kata dengar, ada ulama kata tak dengar. Wallahu a'lam lah. Benda ni kita akan confirm bila mana kita mati nanti. Bila mana kita mati, kita dalam kubur, orang datang cakap dengan kita, oh rupanya dengar. Kan? Rupanya tak dengar. Dengar bagi salam. Assalamualaikum. Kata hadis, Assalamualaikum. Dengar yang tu je. Lepas tu orang baca apa, cakap apa tak dengar dah. Rupanya tak dengar. Jadi benda-benda tu lah, ya. Ada ulama kata dengar, ada ulama kata tak dengar, ya. Jadi bila dia tak berapa jelas tu, dia tak stabil, dari sudut akidahnya kita nak ambil yang stabil lah, yang tak stabil. Ambil yang stabil, ya, ambil yang stabil. Ada hadis, ya, ada hadis misalnya dibahaskan sebagai contoh, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab berlaku kemarau. Zaman Umar Al-Khattab berlaku, kita kata kemarau, kemarau. Datang dalam riwayat, datang seorang lelaki, jaa rajulun ila qabrin Nabi, datang seorang lelaki ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang lelaki ini pun cakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya memberi hujan kepada kami. Lelaki itu cakap, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya Allah memberi hujan kepada kami. Kemudian lelaki itu tertidur. Dalam tidur tu dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi suruh dia berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia pun bawalah berita itu kepada Sayyidina Umar. Jadi riwayat menyatakan lelaki ini datang, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya Allah memberi hujan kepada kami. Ulama yang kata boleh minta kepada Rasulullah, salah satu hujahnya cerita tadi tu. Cerita tadi tu, dia bukan hadis, dia asar. Bukan hadis, dia asar. Ya, asar. Ulama yang tolak pula kata asar itu dhaif, tidak kuat kerana masalah sanad dia begini. Ulama ni kata tak dhaif, sahih. Itu dia pertikaian gitu. Dikatakan di situ, ya. Jadi kalau ada pertikaian, mana yang selamat? Yang selamat yang itu.
Doa kepada Allah. Sebab itu doa dalam Quran, kalau baca doa dalam Quran, tidak ada satu doa pun disuruh minta kepada Rasulullah. Tidak ada satu doa pun disuruh minta kepada wali Allah. Semua doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 70 lebih doa dalam Al-Quran yang dimulakan dengan Rabbana. Rabbana atina, semua minta kepada Allah. Wahai Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Itu. Rabbana apa lagi? Okay. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Okey, Rabbana maknanya 70 tu ramai yang 70 tu pun cukup dah. Lebih daripada cukup dah. Kan? Maknanya kalau kita betul-betul ikut apa ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sepatutnya mesti ada juga dalam Quran satu bentuk doa minta kepada Rasulullah ataupun minta kepada wali Allah. Kalau minta sama-sama kita ni bukan doa. Ini bukan doa, ni minta biasa aja. Ini doa, wahai wali Allah, kan, wahai Rasulullah, kan. Kalau kita selawat memang ada hadis. Kan Allah Taala akan sampaikan, ya, ada malaikat sampaikan selawat kita. Itu bukan minta kepada Rasulullah, kita minta pada Allah. Allahumma ya Allah selawatlah ke atas Nabi, kan? Minta pada Allah juga. Ya. Jadi kita ambil perkara yang pasti, syafaat Nabi itu ambillah perkara-perkara yang pasti yang ada dalam Quran, yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena semua ni tuan-tuan dia masuk dalam perkara ghaib. Ya, tersambung sikit masuk dalam perkara ghaib. Ya, perkara akhirat ni muka surat 31. Iaitu salah satu dasar akidah kita, perkara ghaib adalah seperti hari akhirat, kubur, alam barzakh, perkara yang akan berlaku dan sebagainya. Tiada yang mengetahui mengenai perkara ghaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Allah Taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak meliputi sedikit pun daripada ilmunya melainkan apa yang Allah Taala kehendaki. Ya, melainkan apa yang Allah Taala kehendaki. Jadi perkara-perkara ghaib ni asasnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah Taala nak zahirkan pun Allah Taala zahirkan sikit-sikit saja kepada makhluk yang Allah Taala redha daripada kalangan para rasul. Ya. Karena ayat yang seterusnya menyatakan alimul ghaib, Allah Ta'ala mengetahui perkara ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Ta'ala tidak zahirkan perkara ghaib itu kepada sesiapa. Allah tak zahirkan illa man irtada bir rasul, melainkan Allah zahirkan kepada sesiapa yang Allah redha. Siapa yang Allah Ta'ala redha? Di kalangan rasul. Di kalangan rasul. Bukan semua Allah Ta'ala redha, tidak. Yang Allah Ta'ala redha ni, yang Allah Ta'ala bagi tahu perkara ghaib adalah di kalangan para rasul. Ya, bukan orang soleh, bukan wali Allah dan sebagainya. Hanya di kalangan para rasul. Ya. Jadinya kalau dalam ajaran Syiah, ini bertentangan dengan akidah kita. Syiah, imam 12 tu, Syiah imam 12. Imam Syiah ini mengetahui segala perkara ghaib.
Imam-imam Syiah yang 12 ni mengetahui segala perkara baik. Perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan akan berlaku diketahui oleh imam-imam ni. Sedangkan Al-Quran yang kita baca hanya Allah Ta'ala yang mengetahui perkara-perkara baik. Tapi mungkin orang kata balik, Syiah dia ada Quran lagi satu. Dia Quran satu lagi kan, dia ada Mushaf Fatimah. Dia ada Mushaf Fatimah. Kita Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Syiah dia ada lagi satu mushaf, nama dia Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Boleh jadi dalam Mushaf Fatimah tu ada ayat bagi tahu bahawa imam-imam ni mengetahui segala perkara baik. Boleh jadi ya. Tetapi tuan-tuan, Mushaf Fatimah ni dia ada tapi tak ada. Mushaf Fatimah ni ada tapi tak ada. Maksudnya apa? Dia ada pada keyakinan orang Syiah. Orang Syiah yakin adanya Mushaf Fatimah. Orang Syiah yakin ada. Tapi dia tak ada. Tak ada dalam bentuk cetak tapi tak ada. Dia ada tapi tak ada. Ada pada i'tiqad tapi tak ada pada realiti. Jadi ada atau tak ada? Itu konsep dia. Ada tapi tak ada. Ada pada i'tiqad tapi tidak ada pada realiti, pada cetakan. Hanya ada pada i'tiqad dan Quran itu hanya untuk imam-imam 12 ni saja. Untuk imam 12 saja. Jadi saya yakin Syiah pun dia baca Quran juga sekarang ni. Pasal yang ni ada tapi tak ada. Dia nak baca macam mana? Dia baca ayat juga. Kerana yang kita di Utsman ini adalah sebahagian daripada ni. Jadi maknanya sini ada 6,000 lebih ayat. 6,000 lebih ayat. Sini ada lebih kurang 18,000 ayat. 18,000 ayat. Jadi 6,000 ni masuk dalam surah. Dia tambah lagi 12,000 lebih kurang lah. Cara kasarnya. Jadi Syiah pun baca Utsmani juga, saya ingat. Pasal yang Fatimah ni ada pada i'tiqad tapi realitinya tak ada. Jadi hanya diketahui oleh imam. Jadi boleh jadi dalam Mushaf Fatimah yang imam-imam ni yang tahu, maknanya mungkin ada ayat Quran menyatakan imam-imam ni tahu perkara lain. Masalahnya tak ada ayat tu pada kita. Ayat tu tak ada pada kita. Mana ayat dia? Jadi tak ada lah. Ya, tak ada. Jadi salah satu i'tiqad Syiah, dia mengetahui, imam dia mengetahui segala perkara lain. Tuan-tuan, salah seorang imamnya adalah imam Syiah yang 12. Adalah cucu Nabi Husain, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bukan Syiah. Ini anggapan orang Syiah. Kalaulah Sayyidina Husain dianggap sebagai salah seorang imam 12, dia dah mengetahui perkara yang akan berlaku, kenapa dia tak selamatkan diri dia daripada dibunuh? Kalau dia tahu benda yang akan berlaku, dia akan dibunuh di Karbala, kenapa dia tak lari tempat lain? Maknanya dia tahu kan tak tahu? Dia bawa pula anak cucu kan. Ramai-ramai keturunan Nabi itu pergi ke Karbala, mati dibunuh di situ. Kalaulah Syiah kata imam 12 ni tahu perkara yang akan berlaku, kenapa dia tak melencong tempat lain? Maknanya dia tahu kan tak tahu? Kan? Kita dah tahu bahaya kan? Maknanya kita tak pergi dah kalau kita tahu kan? Sekarang kita tak tahu, kita pergi juga boleh apa? Pasal kita tak tahu.
Jadi situ satu kepelikan lah. Kalau Syiah kata Imam 12 ni mengetahui segala perkara yang lain. Antara yang dakwa mengetahui perkara lain ialah orang yang ramal kedatangan Imam Mahdi. Orang yang meramalkan kedatangan Imam Mahdi. Ini pun masuk dalam seolah-olah mengetahui perkara lain. Ya? Dan Imam Mahdi diramalkan akan lahir, akan muncul pada 2024. 2024. Sekarang 2022. Lagi berapa tahun? 2 tahun. Tak sampai dah 2 tahun. Kalau lahir, kalau muncul bulan Januari 2024, mana setahun 3 bulan ni. Dah bersedia dah. Agama kita tak suruh kita duk tunggu-tunggu Imam Mahdi ni. Agama kita tak suruh. Yang tunggu Imam Mahdi ni Syiah. Yang tunggu Imam Mahdi ni Syiah. Kita umat Islam tak disuruh. Sampai masa Allah lahirkanlah Imam Mahdi tu. Bukan tugas kita nak cari Imam Mahdi, nak tunggu Imam Mahdi dan sebagainya. Sebab tu kita tak jauh lah, kita sini ada satu kumpulan di Sungai Penchala dulu. Ya? Tak jauh lah kan? Dia ramal ramalan dia Imam Mahdi akan lahir tahun 1985. Ramalan ni dibuat tahun 1970. Lebih kurang lah tarikh ni ya. Lebih kurang tahun 1970. Pemimpin di Sungai Penchala meramalkan, menyatakan Imam Mahdi akan lahir tahun 1985. Dia sebut situ dalam buku dia 1407 Hijrah. Bila saya tengok lebih kurang 1985. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah Syekh Suhaimi yang mati tahun 1925. Syekh Suhaimi itu mati di Kelang. 1925 mati dah. Maknanya kalau ramalan tu tahun 1970, kalau kita pergi rajin pergi cari di Kelang tu, tanya orang tua situ, Syekh Suhaimi ni mati ke hidup? Maknanya boleh jumpa lah. Sekarang tak ada lah 100 tahun lah kan. Tapi kalau 1970 tu boleh cari lagi pun orang tua tu yang masih muda lah masa ni kan, mungkin dah tua dah. Syekh Suhaimi ni mati ke hidup? Mereka boleh cerita lah mati dah kan. Tapi ramalan tu dibuat 1970 Imam Mahdi akan muncul. Syekh Suhaimi ni akan muncul sebagai Imam Mahdi 1985. 1885 Imam Mahdi tak muncul. Apabila Imam Mahdi tak muncul, pemimpin tersebut menyalahkan para pengikutnya kerana tidak betul-betul bersedia menyambut Imam Mahdi. Salah kita juga. Dia tak salah, kita yang salah. Sedangkan agama kita tak suruh pun. Agama kita tak suruh pun. Ya. Lepas tu mati dah. Yang tukang ramal itu mati dah. Imam Mahdi tak muncul lagi. Jadi bila meramalkan ni, dia masuk dalam ayat tu. Ya. Melanggar ayat dimulai Allah Ta'ala yang mengetahui perkara lain. Macam mana kamu boleh tahu perkara itu? Baik, ini dah habis lah cerita. Sekarang 2024. Pasal apa 2024? Pasal kerajaan Osmaniyah jatuh 1924. Kerajaan Osmaniyah jatuh 1924. Dalam hadis Nabi nyatakan tiap-tiap 100 tahun Allah akan bangkitkan orang yang membaharukan agama. Tiap-tiap 100 tahun orang yang jadi persoalan dia, yang pertama dia ramal, salah dah. Yang kedua, Nabi guna tahun hijrah kan tahun Masihi. Nabi guna tahun hijrah kan tahun Masihi. Ini tahun Masihi kan tahun hijrah?
Masih. Nabi sebut dalam hadis tiap-tiap 100 tahun tu tahun hijrah kan tahun Masih. Berat kata tahun hijrah kan. Lebih dekat tahun hijrah lah. Sebab Nabi guna Muharram, Safar apa semua tu. Nabi tak pernah guna Januari, Februari, Mac tu. Jadi lebih berat pada tahun hijrah. Bukan Masih. Sekarang dah guna tahun Masih. 1924 Nabi tak guna. Kan? Salah yang kedua. Salah yang kedua. Salah yang ketiga, Nabi tak kata Imam Mahdi. Nabi kata orang yang membaharukan agama. Tiap-tiap 100 tahun. Maknanya kalau kita tafsirkan Imam Mahdi, maknanya dah berapa belas Imam Mahdi lah. Sekarang dah dapat 15 dan 15 ada Imam Mahdi betulnya. Dah. Bukan Imam Mahdi, ini pembaharu agama. Maka ulama buat contoh pembaharu agama Omar Abdul Aziz sebagai tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua Al-Imam Syafi'i. Ulama sebut soal. Bukan Imam Mahdi. Itu contoh kesalahan ya. Contoh kesalahan. Jadi bila ramal ni dia akan jadi masalah. Katakanlah yang ramal ni kata 2024. 2 tahun lagi kita hidup tak ada pun Imam Mahdi. Oh minta maaf, ada perubahan pada jadual Allah. Allah baru ubah. Lewatkan 10 tahun lagi. Tunggu lagi. Jadi agama kita bukan macam tu. Agama kita tak suruh kita tunggu Imam Mahdi. Ya, kita buat kerja kita. Kita laksanakan dakwah, kita bangunkan ekonomi, kita jaga masyarakat dan sebagainya, itu kerja kita. Ya, bukan cari Imam Mahdi ya. Jadi kesimpulannya kita ambil pada pagi ini bahawa tidak mengetahui perkara ghaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ajaran-ajaran dakwah tahu perkara ghaib dan sebagainya, itu kita kena waspada, bertentangan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah ya. Begitu juga tentang syafaat, mintalah syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak siapa pun boleh memberi syafaat melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa boleh bagi syafaat melainkan izin daripada Allah. Jadi kita balik kepada yang asal, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Macam kita ni lah nak guna masjid ni. Kita minta kat Bilal, kita minta kat Tok Siap, minta kat tukang sapu. Puasa sebenarnya kat sebab puasa nak guna masjid ni kat sebab pengurusi kan. Kita kata Tok Siap bagi guna dah dewan tu. Kita nak guna dewan, minta kat Tok Siap. Tok Siap kata boleh guna. Kan nak buat jamuan kahwin. Minta kat Tok Siap. Ahli pengurusi kata mana boleh. Dan kita minta dah kat Bilal. Dah minta dah, tapi siapa yang nak bagi? Jadi senang masalah, selesai masalah kita minta tu kat kuasa sunat, iaitu pengurusi. Kan? Pengurusi bagi, Tok Siap tak bagi ke apa, tak ada masalah. Sebab pengurusi dah bagi. Kita terus minta pada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita duduk dondang-dondang minta kat wali ni, minta kat orang soleh ni, minta kat tok imam, minta kat ustaz, kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pertikaian dah. Itu cara mudah kita nak faham ya. Sekadar itu untuk pagi ini, wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.